Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran kita dengan doa. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sebelum kita sambung pelajaran tentang bilangan isim, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kita tahu bilangan adalah salah satu daripada 4 ciri isim dari segi nahu. Dan kita dah belajar tentang jantina isim dalam pelajaran kelima. Dalam pelajaran minggu lepas, kita tahu ada hanya satu cara untuk menukar satu isim daripada mufrad 1 menjadi 2. Dan caranya ialah dengan menambah imbuhan aini atau ani di hujung isim itu. Jadi, bila kita nampak satu isim yang berakhir dengan ani atau aini, besar kemungkinan ia adalah isim musanna yang membawa maksud 2 dari segi bilangan isim itu. Sekarang kita sambung pelajaran dengan menumpukan perhatian kepada isim jamak pula, yakni isim yang bilangannya 3 atau lebih. Bagaimana nak menukar isim mufrad menjadi banyak? Kalau dalam bahasa Inggeris, untuk kebanyakan perkataan, kita tambah huruf S. One cat, many cats. Tetapi dalam bahasa Arab, tidak ada satu formula ringkas untuk menukar isim dari mufrad ke jamak. Ini disebabkan ada 3 jenis isim jamak dan setiap jenis mesti ditangani dengan cara yang berlainan. Kita lihat jenis isim jamak yang pertama yang dipanggil jamak muzakkar salim. Kebanyakan isim mufrad 1 yang muzakkar, yakni lelaki dari segi nahu, dan membabitkan orang atau sifat manusia, boleh ditukar dari 1 ke isim jamak dengan menambah una atau ina di hujung isim itu. Kita guna perkataan Muslim sebagai contoh. Muslim bermaksud seorang lelaki Islam. Untuk menukar perkataan itu dari seorang lelaki Islam menjadi ramai, yakni 3 atau lebih, kita tambah una atau ina di hujung perkataan. Kedua-dua perkataan muslimuna dan muslimina bermaksud lelaki-lelaki Islam. Bilakah kita nak gunakan perkataan muslimuna dan bila kita guna perkataan muslimina? Itu bergantung kepada isim mufrad yang asal, sama ada ia berbaris depan muslimun, berbaris bawah muslimin atau berbaris atas musliman. Ini membabitkan topik i'rab yang kita akan belajar di masa akan datang insya-Allah. Lihat huruf mim, sin, lam dan mim dalam kedua-dua perkataan jamak ini. Huruf-huruf ini tidak bertukar sama sekali berbanding dengan isim mufrad yang asal, baik dari segi kedudukan maupun baris. Ia tidak berpecah, yakni ia selamat. Sebab itu, kita panggil isim jamak yang dibentuk dengan menambah una dan ina di hujung seperti ini, jamak muzakkar salim. Muzakkar sebab ia berasal dari isim muzakkar mufrad yang tak ada ta marbutah, dan salim yang bermaksud selamat. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menukar semua isim muzakkar menjadi isim jamak seperti ini. Kaedah ini hanya boleh diguna pakai untuk isim muzakkar yang berakal. Berikut adalah beberapa contoh perkataan jamak muzakkar salim. Sesuatu isim boleh mempunyai lebih daripada satu isim jamak. Seperti contoh, ada 2 bentuk jamak bagi perkataan kafirun dalam Al-Quran. Jamak muzakkar salim yakni kafiruna dan kafirina, dan satu lagi bentuk jamak yang kita akan lihat sebentar lagi. Sekarang kita belajar tentang kumpulan isim jamak yang kedua, jamak muannas salim.
Kebanyakan isim mufrad muannas yang berakhir dengan ta marbutah boleh ditukar dari isim mufrad satu ke isim jamak banyak dengan menukar ta marbutah di hujung isim itu ke imbuhan alif mad dan ta. Kita guna perkataan muslimah sebagai contoh. Muslimah bermaksud seorang perempuan Islam. Untuk menukar perkataan itu dari seorang perempuan Islam menjadi ramai, yakni 3 atau lebih, kita tambah atun atau atin di hujung perkataan. Seorang muslimah, ramai muslimat. Kedua-dua perkataan muslimatun dan muslimatin bermaksud perempuan-perempuan Islam. Bilakah kita nak guna perkataan muslimatun dan bila pula muslimatin? Sama seperti contoh sebelum ini, itu bergantung kepada isim mufrad yang asal, sama ada ia berbaris depan, bawah atau atas. Ini adalah bab pelajaran i'rab yang akan kita belajar kelak. Sama seperti jamak muzakkar salim tadi, huruf mim, sin, lam dan mim tidak bertukar sama sekali berbanding dengan isim mufrad yang asal. Mereka selamat, salim dalam bahasa Arab. Sebab itu, kita panggil isim jamak yang dibentuk dengan menambah atun atau atin di hujung seperti ini, jamak muannas salim. Muannas sebab ia diolah dari isim mufrad muannas yang berakhir dengan ta marbutah, dan salim sebab ia selamat. Huruf-hurufnya tidak berpecah dan baris-barisnya kekal. Kita lihat beberapa contoh jamak muannas salim. Biasanya jamak bagi isim muannas yang berakhir dengan ta marbutah ialah jamak muannas salim. Tetapi tidak semua isim muannas mengikut kaedah ini. Jenis yang ketiga ialah jamak taksir. Kita tahu isim muzakkar mufrad satu boleh ditukar menjadi isim jamak muzakkar salim dengan menambah imbuhan una atau ina di hujung isim itu. Dan isim muannas mufrad pula boleh ditukar menjadi jamak muannas salim dengan menukar ta marbutah menjadi atun atau atin. Tetapi tidak semua isim semudah itu. Tidak semua isim boleh ditukar ke bentuk jamak dengan menggunakan dua formula tadi. Oleh sebab itu, ada satu lagi kumpulan isim jamak yang dipanggil jamak taksir. Tidak ada satu formula mudah yang boleh digunakan untuk membentuk jamak taksir. Kita mesti merujuk kepada kamus bahasa Arab untuk mengetahui apakah bentuk jamak bagi isim dalam kumpulan ini. Kita ambil contoh perkataan kitabun yang bermaksud satu buku. Jamak untuk kitabun ialah kutubun. Dalam penukaran daripada mufrad ke jamak, huruf kaf, ta, alif dan ba dalam perkataan kitabun berpecah sebab baris untuk huruf kaf dan ta bertukar dari baris bawah dan atas ke baris depan dan huruf alif dibuang sama sekali. Ia berpecah, taksir dalam bahasa Arab. Sebab itu, jamak jenis ini dipanggil jamak taksir. Kita lihat beberapa contoh jamak taksir. Daripada senarai contoh ini, kita dapat lihat bahawa jamak taksir tidak terhad kepada isim muzakkar sahaja. Perkataan seperti umun dan naqjatun adalah muannas dan jamak bagi perkataan-perkataan ini adalah jamak taksir. Suatu isim boleh mempunyai lebih daripada satu bentuk perkataan jamak. Perkataan seperti kafirun dan nabiyun mempunyai dua bentuk jamak. Satu dalam bentuk jamak taksir iaitu kufar dan anbiya dan satu lagi dalam bentuk jamak muzakkar salim, nabiyuna, nabiyina dan kafiruna, kafirina. Jadi, apa yang boleh kita ringkaskan dari pelajaran hari ini? Ada 3 jenis isim jamak. Yang pertama,
Isim muzakkar salim yang dibentuk dengan menambah imbuhan una dan ina di hujung perkataan seperti dalam perkataan muslimuna dan muslimina. Kita perlu ingat, isim muzakkar salim hanya membabitkan isim yang berakal, yakni manusia atau sifat manusia. Kumpulan isim jamak yang kedua ialah isim muannas salim yang dibentuk dengan menukar ta marbutah kepada imbuhan atun atau atin di hujung perkataan, seperti dalam perkataan muslimatun dan muslimatin. Dan yang ketiga, jamak taksir yang tidak mempunyai apa-apa kaedah tertentu untuk mendapatkan bentuk jamaknya. Kita perlu merujuk kepada Kamus Bahasa Arab untuk mengetahui apakah jamak perkataan itu. Untuk mengenal isim jamak, sekiranya isim itu berakhir dengan una atau ina, ia adalah jamak muzakkar salim. Jika isim itu berakhir dengan atun atau atin, ia adalah jamak muannas salim. Dan di tahap awal ini, tidak ada cara mudah untuk mengenal pasti jamak taksir sebab ia kelihatan agak sama dengan isim mufrad. Saya harap anda dapat memahami pelajaran hari ini. Anda boleh kemukakan soalan atau makmun balas dan saya akan cuba beri penjelasan sebaik yang mungkin. InsyaAllah minggu depan saya akan beri sikit lagi maklumat tentang isim jamak dan apakah kata nama ganti diri atau dalam bahasa Inggeris pronoun yang sesuai digunakan untuk mengganti setiap jenis isim jamak ini. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.